Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam kelas PDPR Sejarah Tingkatan 4 bersama Cikgu Shikin. Hari ini kita akan masuk bab 7 iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Dalam bab ini, kita akan belajar subtopik 7.1 iaitu latar belakang idea negara merdeka. 7.2 Jawatan kuasa hubungan antara kaum. 7.3 Sistem ahli. 7.4 Sistem pendidikan kebangsaan. Dan 7.5 Penubuhan parti politik. Untuk minggu ini, kita akan belajar 7.1, 7.2 dan 7.3 sahaja. Baiklah pelajar, kita melihat garis masa untuk tajuk bab 4 ini. Yang pertama, pada tahun 1945, Parti Kebangsaan Melayu Melaya. Pada tahun 1946, United Malay's National Organisation atau UMNO, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak, Barisan Pemuda Sarawak, Pergerakan Pemuda Melayu, Parti Kebangsaan Melayu Labuan, Barisan Pemuda Jalston dan Labuan. Pada tahun 1947, Penubuhan Putera AMCJA. Seterusnya pada tahun 1949, Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau CLC. Pada tahun 1951, Sistem Ahli, Laporan Barnes, Laporan Fenwu, Independence of Malayan Party, Parti Islam Setanah Melayu atau PAS. Pada tahun 1952, Pilihan Raya Majlis dan juga Pelik Perbandaran Kuala Lumpur. Pada tahun 1954, Persidangan Kebangsaan, Konvensyen Kebangsaan dan Pilihan Raya Negeri. Pada tahun 1955, Laporan Woodhead, Perikatan UMNO MCA MIC, Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan. Dan pada tahun 1956, Penyata Jawatankuasa Pelajaran 1956. Baiklah pelajar, kita akan lihat subtopik yang pertama iaitu latar belakang idea negara merdeka. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat memerihalkan latar belakang idea negara merdeka. Untuk pengenalan, kita akan melihat perkembangan politik antarabangsa dan serantau yang mempengaruhi gelombang politik di negara kita dan seterusnya benih kesedaran politik tumbuh di serata tempat yang mencetuskan idea negara merdeka. Mari kita lihat latar belakang idea negara merdeka. Perkembangan politik antarabangsa dan serantau mempengaruhi gelombang politik di negara kita. Benih kesedaran politik yang tumbuh di serata tempat mencetuskan idea negara merdeka. Kita lihat yang pertama iaitu pada tahun 1938, Kesatuan Melayu Muda ataupun KMM yang dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob
memperjuangkan kemerdekaan tanah air ataupun konsep Melayu Raya. Idea ini merupakan penyatuan bangsa dan dunia Melayu berdasarkan aspek persamaan daerah, darah, kebudayaan dan bahasa menjadi satu rumpun yang sama iaitu rumpun Melayu. Selepas KMM diharamkan, idea ini diperjuangkan oleh Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung atau KRIS dan Parti Kebangsaan Melayu Melaya atau PKMM. Dan seterusnya pada tahun 1945, penubuhan Parti Kebangsaan Melayu Melaya atau PKMM. PKMM dipimpin oleh Dr. Burhanuddin Al-Hilmi, Ishak Haji Muhammad dan Ahmad Bustamam. Parti ini menetapkan matlamat politik untuk menanam semangat kebangsaan dan bekerjasama dengan kaum lain bagi membentuk perpaduan. Melalui slogan Merdeka, PKMM mendaulatkan hak rakyat dalam politik, ekonomi, agama, sosial dan kebudayaan. Okey, seterusnya mari kita lihat apa yang berlaku pada tahun 1946. Angkatan Pemuda Insaf atau API telah ditubuhkan yang dipimpin oleh Ahmad Bustamam. Pertubuhan ini memperjuangkan idea negara merdeka yang menekankan pemerintahan demokrasi dan dasar ekonomi yang mengutamakan rakyat serta keadilan sosial. Pada tahun 1946, dalam bulan Disember, Risalah Testament Politik API diterbitkan dengan slogan Merdeka dengan Darah, di mana mereka menyeru perjuangan mencapai kemerdekaan bangsa dan tanah air dengan jalan terbuka secara lembut. Namun begitu, perjuangan akan diteruskan melalui kekerasan jika terpaksa. Pendekatan dan imej radikal ini menyebabkan API diharamkan oleh British. Seterusnya, Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak yang juga ditubuhkan pada tahun 1946 dipimpin oleh Datu Patinggi Abang Haji Abdillah, mempelepuri gerakan menentang penyerahan Sarawak kepada British. Pertubuhan ini mahu Sarawak menjadi negeri merdeka di bawah pemerintahan Raja Brooke. Pertubuhan ini juga ingin berkerajaan sendiri seperti dijanjikan dalam Perlembagaan 1941 oleh Raja Brooke. Seterusnya pada tahun 1946, kita melihat Pergerakan Pemuda Melayu atau PMM ditubuhkan, iaitu mereka ini kontroversi penyerahan Sarawak kepada British yang melahirkan Pergerakan Pemuda Melayu di Sibu yang rela berkorban jiwa untuk mendapatkan kemerdekaan penuh Sarawak. Catatan Merdeka dalam surat menyurat PPM jelas menunjukkan bahawa gerakan PPM ini adalah untuk memerdekakan Sarawak. Anggota PPM ditubuhkan Anggota PPM menubuhkan Pakatan Sulit Rukun 13 di mana mereka nekat membunuh Governor, pegawai British dan Datu Melayu yang menyokong penyerahan Sarawak.
Penubuhan Rukun 13 membuktikan kebencian PPM terhadap kolonial. Seterusnya, penubuhan United Malays National Organisation ataupun UMNO. UMNO dipimpin oleh Datuk Onn Jaafar untuk menyatukan orang Melayu dalam mempertahankan hak bangsa Melayu dan kedudukan Raja-Raja Melayu. Slogan UMNO, Hidup Melayu. UMNO berjuang menentang Malayan Union dan memelihara status quo orang Melayu serta kedaulatan Raja-Raja Melayu. Pada tahun 1951, slogan diubah kepada Merdeka melalui perundingan. Seterusnya, Parti Kebangsaan Melayu Labuan atau PKML. Perjuangan PKMM untuk memerdekakan tanah Melayu mempengaruhi penubuhan PKML di Sabah. PKML dipimpin oleh Tengku Nordin dan Zakaria Gan menjalankan dasar tidak bekerjasama dengan penjajah dan menuntut Sabah dimerdekakan. Laungan Hidup Melayu Merdeka dalam penulisan surat Zakaria Gan kepada ahli PKML menekankan kesedaran kebangsaan untuk merdeka. Dan kita lihat juga penubuhan Malayan Indian Congress atau MIC. MIC diasaskan oleh John TV meletakkan objektif untuk bekerjasama dengan kaum lain dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu. MIC menegaskan bahawa kewarganegaraan tunggal kepada mereka yang menerima tanah Melayu sebagai tanah air dan sedia melafazkan taat setia kepada tanah Melayu. Pada tahun 1947, Hizbul Muslimin ditubuhkan. Perhimpunan rakyat di Ma'had Al-Ihya Asy-Syarif, Gunung Semanggul, Perak, melahirkan Majlis Agama Islam Tertinggi atau MATA yang diterajui oleh ulama berpengaruh iaitu Abu Bakar Al-Bakir, Syekh Fadullah Suhaimi dan Syekh Abdullah Fahim. Perhimpunan MATA melahirkan Hizbul Muslimin. Matlamat mereka untuk mencapai kemerdekaan tanah Melayu sebagai negara Islam. British merasa tidak senang dengan asas perjuangan Hizbul Muslimin dan telah mengharamkan pertubuhan tersebut. Seterusnya kita lihat pada tahun 1949, Malayan Chinese Association atau MCA telah ditubuhkan oleh Tan Cheng Lock. Tugas MCA menjadikan tanah Melayu yang berbilang kaum sebagai sebuah negara yang berdemokrasi penuh. Bagi menjayakan matlamat tersebut, MCA berubah menyatukan masyarakat Cina dan bekerjasama dengan semua kaum di tanah Melayu dalam keadaan harmoni untuk kemerdekaan tanah Melayu. Pada tahun 1951, Parti Islam Setanah Melayu atau PAS telah ditubuhkan dengan membawa idea negara Islam diteruskan. Dr. Burhanuddin Al-Hilmi yang dipertua PAS menegaskan bahawa PAS bercita-cita membina satu negara dan satu bangsa yang teguh dengan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan rasmi yang tunggal. Kemerdekaan bagi PAS ialah tanah Melayu merdeka dengan menjalankan hukum Islam.
Pada tahun 1951 juga, Independence of Malayan Party atau MIP telah diasaskan oleh Datuk Onn Jaafar. Pemikiran Datuk Onn Jaafar terarah kepada perpaduan kebangsaan. Datuk Onn Jaafar telah menuntut kemerdekaan tidak boleh dibuat tanpa kerjasama kaum lain yang diterima menjadi rakyat tanah Melayu. Beliau mahu orang Melayu menjadi pemimpin kepada orang Melayu, bukan Melayu, yang turut mempunyai hak dalam politik dan juga ekonomi. Baiklah pelajar, kesimpulan yang dapat kita katakan untuk latar belakang idea negara merdeka iaitu idea negara merdeka tercetus secara menyeluruh dalam kalangan penduduk di negara kita meliputi pelbagai ideologi di mana mereka ingin bebas daripada kolonial British. Walaupun wujud kepelbagaian idea negara merdeka, semuanya menjurus ke arah matlamat yang sama iaitu mempertahankan kedaulatan negara. Seterusnya, subtopik 7.2 iaitu jawatankuasa hubungan antara kaum atau CLC. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menerangkan penubuhan jawatankuasa hubungan antara kaum. Ketegangan hubungan antara kaum semakin meningkat selepas Perang Dunia Kedua telah menimbulkan kesedaran pemimpin kaum dan British tentang pentingnya perpaduan. British telah memberikan mesej kemerdekaan hanya akan diberikan apabila kerjasama antara tiga kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India wujud. Berikutan itu, perundingan antara pemimpin kaum dilakukan untuk mewujudkan kestabilan politik, ekonomi dan sosial ke arah mencapai status berkerajaan sendiri. Penubuhan jawatankuasa hubungan antara kaum. Jawatankuasa hubungan antara kaum atau Communities Liaison Committee CLC ditubuhkan pada Januari 1949 yang menghimpunkan pemimpin utama masyarakat berbagai kaum. Apakah objektif pembentukan CLC? Yang pertama, mengkaji hubungan kaum secara mendalam. Objektif yang kedua, membetulkan keadaan politik, ekonomi dan sosial supaya wujud pembahagian yang adil untuk semua komuniti. Yang ketiga, mewujudkan keadaan harmoni dan muhibah dalam kalangan penduduk di negara ini. Moto CLC ialah kesamaan dan keadilan untuk penduduk tanah Melayu. Siapakah anggota jawatankuasa hubungan antara kaum? Yang pertama, penasihat. Malcolm McDonald iaitu Governor General British di Asia Tenggara. Pengerusi EEC Thresingham, wakil orang Ceylon. Yang ketiga, wakil dari orang Melayu iaitu Datuk Onn Jaafar
Menteri Besar Johor atau Presiden UMNO, Datuk Abdul Wahab Abdul Aziz, Datuk Panglima Bukit Gantang iaitu Menteri Besar Perak, Muhammad Saleh Hakim, Ahli Majlis Perundangan Negeri Selangor, Dr. Mustafa Osman, Ahli Jawatan Kuasa Kerja UMNO dan Zainal Abidin Haji Abbas, Setiausaha Agung UMNO. Siapakah pula wakil China? Yang pertama, Tan Cheng Lock dari Melaka, Lee Tiang Keng dari Pulau Pinang, C.C. Tan dari Singapura, Yong Shok Lin dari Selangor. Ahli-ahli lain terdiri daripada Roland Bradel, wakil orang Eropah, L.I. Doraisamy Iyer, wakil kaum India, Dr. J.S. Gunting, wakil orang Serani. Apakah peranan CLC berdasarkan isu? Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum atau CLC berperanan untuk menyelesaikan pelbagai isu yang melibatkan pertikaian antara kaum. Antara isu tersebut, yang pertama, isu politik. Persediaan ke arah berkerajaan sendiri. Isu kedudukan istimewa orang Melayu. Orang Melayu menuntut diperakui kedudukan istimewa sebagai penduduk asal rantau alam Melayu. Yang ketiga, isu kedudukan ekonomi orang Melayu. Orang Melayu tidak memperoleh peluang yang sama seperti kaum bukan Melayu dari segi sektor perniagaan dan perusahaan. Yang keempat, isu kewarganegaraan bukan Melayu. Ketegasan orang Melayu terhadap pemberian syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Dan yang kelima, isu pendidikan. Sistem persekolahan berbeza-beza mengikut kaum, menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berlainan. Mari kita lihat apakah peranan CLC berdasarkan isu ini. Yang pertama, isu politik. Mencadangkan peralihan ke arah berkerajaan sendiri dilakukan dengan memberikan pengalaman pilihan raya secara berperingkat kepada penduduk tanah Melayu. Yang kedua, isu kedudukan istimewa orang Melayu. Bersetuju agar orang Melayu wajar memberi ataupun wajar mempunyai kedudukan istimewa kerana menunjukkan taat setia yang tidak berbelah bahagi dan mengiktiraf negara ini satu-satunya tanah air mereka. Yang ketiga, isu kedudukan ekonomi orang Melayu. Mencadangkan penubuhan agensi untuk meningkatkan ekonomi dan pendidikan orang Melayu. Yang keempat, isu kewarganegaraan bukan Melayu. Bersetuju kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu penting untuk memupuk taat setia kepada tanah Melayu dan bekerjasama dalam kalangan penduduk di tanah Melayu. Dan yang kelima, isu pendidikan. Mencadangkan sistem pendidikan yang seragam dibuat untuk memupuk kesetiaan dan perpaduan kaum di tanah Melayu.
Baiklah para pelajar, cikgu harap kamu faham ya dengan peranan CLC berdasarkan isu-isu yang dinyatakan tadi. Sekarang kita lihat kesan ke arah perpaduan kaum berdasarkan isu. Apakah kesan-kesan ya ke arah perpaduan kaum berdasarkan isu? Yang pertama, isu kedudukan. Yang pertama, isu politik. Pilihan raya diadakan pada peringkat Majlis Bandaran, Majlis Negeri dan juga Majlis Perundangan Persekutuan. Seterusnya, isu kedudukan istimewa orang Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu di negara ini diperakui dan kepentingan sah kaum lain diiktiraf. Yang ketiga, isu kedudukan ekonomi orang Melayu. Pada tahun 1950, penubuhan Rida merupakan tuntutan Datuk Onn Jaafar. Bantuan ekonomi dan kemajuan luar bandar perlu sebagai tolak ansur terhadap persetujuan orang Melayu melonggarkan syarat kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu. Yang keempat, isu kewarganegaraan bukan Melayu. Syarat kewarganegaraan dilonggarkan untuk memberikan kedudukan politik kepada kaum bukan Melayu dan melahirkan semangat patriotik serta bertanggungjawab kepada negara. Dan yang akhir iaitu isu pendidikan, penubuhan jawatan kuasa pendidikan untuk mengkaji sistem pendidikan bagi melahirkan pendidikan seragam dan diterima oleh semua kaum. Baiklah para pelajar, kita lihat apakah kesimpulan untuk tajuk ini. Jawatan kuasa hubungan antara kaum memainkan peranan yang berkesan untuk membentuk persefahaman antara pemimpin di tanah Melayu. Penyelesaian isu berkaitan dengan kaum melalui pendekatan muafakat dan bertoleransi adalah penting untuk mewujudkan keharmonian kaum dan memelihara kestabilan politik. Kita sedar, ya, pemimpin sedar bahawa mereka perlu berkongsi kepentingan dan bentuk hala tuju sama untuk membawa negara ke arah kemerdekaan serta pembinaan negara dan juga bangsa. CLC juga memainkan peranan berkesan untuk membentuk persefahaman antara pemimpin kaum di tanah Melayu. Seterusnya, penyelesaian sesuatu isu antara kaum melalui pemufakatan dan bertoleransi yang dapat mewujudkan keharmonian kaum dan memelihara kestabilan politik seperti yang cikgu terangkan tadilah. Dan yang terakhir, penyelesaian masalah melalui perundingan oleh pemimpin kaum wajar diteladani. Ini dapat mengukuhkan persefahaman dan kesejahteraan masyarakat majmuk di negara kita. Baiklah para pelajar, kita sambung subtopik 7.3 iaitu sistem ahli. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat menjelaskan pembentukan sistem ahli. Pengenalan. Selepas Perang Dunia Kedua, British menjalankan dasar dekolonisasi. Apakah dia dekolonisasi? Iaitu
menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Okey, itulah maksud dekolonisasi, iaitu menyediakan langkah berkerajaan sendiri secara beransur-ansur kepada tanah jajahannya. Kekurangan pegawai tempatan dalam perkhidmatan kerajaan menyebabkan Datuk Onn Jaafar meminta agar tindakan diambil untuk menambah peluang pentadbiran kepada wakil tempatan dalam usaha menyediakan tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Cadangan beliau yang selari dengan dasar British membawa kepada pembentukan sistem ahli. Kita lihat apakah pembentukan sistem ahli. Bagaimanakah sistem ahli dibentuk? Pada tahun 1951, Sir Henry Gurney, Pesuruh Jaya Tinggi British, mengumumkan senarai anggota sistem ahli. Sistem ahli merupakan sistem yang melatih penduduk tempatan menerajui pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, beberapa anggota Majlis Perundangan Persekutuan ataupun MPP diberikan tanggungjawab terhadap beberapa jabatan dan agensi kerajaan. Yang keempat, sistem ahli memberikan latihan kepada penduduk tempatan berkaitan dengan pentadbiran negeri sebelum British memberikan kemerdekaan. Yang kelima, pada April 1951, sistem ahli dilaksanakan hingga Jun 1955, iaitu sebelum pilihan raya MPP diadakan pada bulan Julai 1955. 3 portfolio kekal di bawah pentadbiran British, iaitu hal ehwal ekonomi, perindustrian dan perhubungan sosial, perumahan dan kerja raya. Pada tahun 1954, berlaku rombakan sistem ahli. Beberapa portfolio baharu diwujudkan dan dijawat oleh warga negara Persekutuan Tanah Melayu yang menjadi anggota MPP. Seterusnya kita lihat apakah ciri-ciri sistem ahli. Yang pertama, ahli bertaraf menteri dan bertanggungjawab menjaga portfolio yang mengandungi jabatan dan agensi kerajaan. Yang kedua, ahli dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Yang ketiga, ahli bertanggungjawab mencadangkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatannya untuk dibentangkan dalam MPP. Yang keempat, ahli diletakkan di bawah kuasa Pesuruhjaya Tinggi. Dan yang kelima, satu sistem kabinet bayangan yang terdiri daripada beberapa pegawai tadbir dan tokoh masyarakat. Sekarang kita lihat apakah kepentingan sistem ahli ke arah kemerdekaan. Yang pertama, menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah berkerajaan sendiri.
Yang kedua, memberikan pendedahan kepada penduduk tempatan untuk belajar mentadbir dan menerajui kerajaan menjelang kemerdekaan. Yang ketiga, merupakan proses memupuk perpaduan kaum kerana ahli terdiri daripada gabungan pemimpin pelbagai kaum. Dan yang keempat, menentukan kemerdekaan yang diperolehi dan mendapat sokongan seluruh penduduk Persekutuan Tanah Melayu. Baiklah para pelajar, kita lihat apakah kesimpulan daripada tajuk sistem ahli ini. Sistem ahli memberikan pendedahan yang baik kepada penduduk tempatan untuk mentadbir dan menerajui kerajaan. Hal ini bersesuaian dengan dasar British memberikan tempoh peralihan pentadbiran menjelang kemerdekaan negara. Baiklah para pelajar, cikgu harap kamu faham dengan 3 subtopik yang telah kita bincangkan tadi. Sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan. Terima kasih.